Boleh nampak slide? Boleh. Video tak ada tak nampak gambar saya ikut Hari ni tak payah on lah. Okay. Alright, ada lagi sekejap Okay, ada 2 orang lagi ni tak ada. Tapi tak apa, kita proceed. Alright, so basically hari ni kita nak tengok chapter 4 lah. Okay. So basically kita dah bypass chapter 4 ni sebab at that time we want to cover all chapters that will come out in test 1. Okay, so because of that we skip chapter 4, or we skip this, or we bypass this chapter 4 because basically there is not much calculation in this chapter, and this chapter is mainly all theoretical lah. Okay, so if there is question from this chapter, it is only involve a simple calculation. So later on kita akan tengok we will see the equation very simple equation, and if there is question from this chapter, normally it is a theoretical question. Kalau dalam test 1 hari tu dia masuk dalam soalan 1 lah. Okay, dalam test tu pun sama. Kalau ada daripada chapter 4, theoretical tu normally soalan 1 lah. Okay, so tak susah even kita punya test pun is an open book test. Jawapan pun semua ada dalam notes. Alright, so these chapters ni actually does not that it is not really under our scope of work. Kalau saya kata not really tu, maksud dia bukan 100% lah bukan 100% kita punya scope lah. Actually betul dia ada scope kita, tapi as a consultant in term of design, this chapter is not related. Okay, chapter ni bukan untuk design. Chapter ni untuk selepas kita design, selepas kita construct, and then selepas kita testing, commissioning, handover apa semua, and then during the operation, then baru this thing will come out lah. Okay, lepas building dah operate kalau building tak operate lagi, macam mana kita nak tahu dia punya IAQ bagus ke tak? Okay, alright, so tutup balik kamera. Okay, so kita design based on certain numbers, certain parameters. For example, indoor air temperature, and then indoor air punya RH berapa. Okay, so lepas kita design tu, bila dia operate, kita kena make sure ataupun the system must be able to deliver the temperature and RH based on our design. Okay, tak apa, nanti kita tengok. Okay, so this chapter in our syllabus is known as indoor environment quality. Okay, but in practice it is the term that is widely used is indoor air quality, IAQ. Okay, so as an introduction, good IAQ is very important for a healthy indoor environment. Okay, because why? Because we human being, we spend a lot of time in indoor environment. Kita spend banyak masa, kita banyak duduk indoor lah berbanding dengan outdoor. Okay, outdoor tu mungkin sekejap je bila kita nak keluar, pergi jalan, pergi exercise, that kind of thing lah. Okay, but most of the time kalau waktu siang tu kita spend masa mungkin dekat office. Okay, weekend mungkin spend masa dekat mall. Okay, ataupun malam kita spend masa kat rumah. Okay, mostly indoors lah. Okay, so that's why it's important our indoor environment tu, dia kualiti udara dalam tu adalah baik. Okay, sebab kita spend banyak masa indoors.
Okay, so either with aircon or without aircon, sama ada building kita tu ada aircon ke tak ada aircon ke, kualiti udara dia kena baik lah. Walaupun kalau kamu tengok point kat bawah ni, IEQ ni dia closely related to HVAC system, memang betul, tapi kalau in fact kalau dia tak ada aircon pun sepatutnya kualiti udara kat tempat yang kita duduk tu mesti bagus lah untuk kesihatan kita. Okay. Alright. So topik ni santai-santai banyak cerita, banyak tu je lah Kita pun dah banyak buat calculation apa semua. So kita take a break sekejap, kita tengok chapter 4 yang kurang ni lah, kurang calculation. Okay, so to have ataupun to create a healthy indoor environment, okay, we must make sure we introduce adequate or sufficient ventilation air, fresh air ke dalam sistem kita kena cukup lah. Okay, and then we also must control the airborne contaminants. Okay, so aircon kita normally ada filter lah. Okay, so dia akan tapis lah all these airborne contaminant, including nowadays if you notice, even COVID also they claim that can be spread through airborne. And also maintenance of acceptable temperature and RH. Okay, so kita punya sistem mesti boleh maintain temperature dan juga RH. So kalau kita design pada point A, ataupun masa buat cooling load calculation tu kan ada indoor air design conditions, let's say 24 degrees C and 60% RH. So during operation, bila bangunan tu dah siap ataupun aircon system tu dah pasang, so we must be able to maintain at this temperature and RH, 24 centigrade and also 60% RH. Okay, selalunya dia tak constant lah, dia plus minus lah, ada range dia. Sebab kita design pada 24-60, kadang-kadang orang dalam bilik tu nak set 22, 23, even kadang-kadang 20. Okay, so still occupant dia ada option lah untuk set at different temperature. Okay. So kalau in case we have a poor AAQ, normally it is associated with health problem, long term and short term. Okay, so saya suka mention dua lah, long term ataupun short term lah. Kalau short term tu, let's say kamu pergi kelas, kelas kita untuk 30 orang, ruang tu, classroom tu untuk 30 orang, tapi tiba-tiba tengok yang duduk dalam tu 60 orang, sempit, orang ramai, tingkap semua tutup, so mungkin kamu akan rasa stuffy sikit lah. Okay, contohnya sebab orang ramai sangat dalam satu ruang yang sempit, kamu akan rasa macam tempat tu susah nak bernafas sikit lah. Okay, ataupun kamu masuk ke satu tempat, tiba-tiba rasa gatal kulit, gatal kepala, asyik garu sana garu sini lah. Okay, lepas tu bila keluar daripada bangunan tu kurang sikit, bila dah basuh muka, basuh tangan, basuh kulit apa semua, rasa macam oh okey, dah hilang pula. Okay, so sometimes this thing is very obvious. Saya pernah masuk ke certain tempat, memang terus rasa macam tu. Okay, itu short term. Short term maksudnya cepat lah. Okay, eye irritation ni pun mungkin boleh short term lah. Tapi kalau yang lain-lain ni, pneumonia, respiratory problem ni, okay, masalah pernafasan, ini long term. Okay, kalau orang-orang yang kerja dekat tempat-tempat yang IEQ tak bagus, banyak asap, banyak pollution apa semua, nanti dia dah tua-tua, nanti mulalah datang penyakit-penyakit. Okay,
Even saya pernah jumpa orang yang kerja dekat kerja welding bila dah tua ada masalah pernafasan, mata pun merah je. Okay. Alright, so dia punya health effect dia short term, long term lah. Tapi yang penting kamu nak tahu, poor IQ ni dia boleh menyebabkan masalah kesihatan. Okay, so IQ focus more on non-industrial building. Okay, so kalau industrial building tu memang okay, betul juga. Penting juga IQ dekat tempat tu. Tapi kita dah tahu dah kalau dia industrial building, of course dia punya indoor air quality dia kurang baik lah. Okay, so therefore as a mitigation action, normally dekat bangunan industrial building ni dia punya ventilation rate dia tinggi lah. Okay, dia ada exhaust fan ke apa semua lah. Okay, okay, again closely related to HVAC system. Okay, kalau kita tengok industrial building, for example factory, okay, ada banyak proses. Okay, so of course factory ni IQ dia kurang lah. That's why factory kalau kamu tengok banyak yang natural ventilation, dia tak ada aircon, kecuali factory yang kilang semicon macam tu lain lah. Tapi kalau kilang-kilang yang lain tu dia open space for natural ventilation. Tempat welding for example, banyak asap. Okay, kamu pernah pergi ke makmal welding FKM, boleh tengok kalau ingat sendiri macam mana bentuk ataupun rupa dia, keadaan dia. Okay, so di lab welding kita ada central aircon, lepas tu dia ada additional ducting lah yang pergi ke setiap welding table tu. The purpose is to exhaust, to extract the welding fume from the location. Okay, tapi saya rasa dia punya ventilation fan tu, sistem tu rosak kot, dah lama rosak dan tak function lah. Okay, so begitu juga dengan kilang cat, tempat cat. Okay, so dia punya condition dia, IQ memang very poor lah. Alright, so altogether we have 11 IQ parameters. Okay, bila kita design, kita design based on temperature and humidity. Tapi bila kita nak check dia punya kualiti udara dia, ada 11 parameter. Okay, termasuklah temperature dan humidity. Okay, so yang lagi 9 tu okay, nanti kita akan tengok. Okay, next condition for thermal comfort. Okay, okay, thermal comfort ni is very subjective. Okay, sorry. So if we have a space of that can accommodate 100 people, for example kita ada dewan boleh memuatkan 100 orang. Okay, ada yang selesa, ada yang tak selesa. Okay, ada yang rasa sejuk, ada yang rasa terlampau sejuk, ada yang rasa suam-suam. Okay, macam-macam. Okay, so it's very subjective because of many factors lah. So kat bawah ni kita ada 6 primary factors ni. Okay, so salah satunya air temperature lah, air temperature dengan humidity. Okay, yang kita design tadi. And then metabolic rate. Setiap orang ni metabolic rate dia lain. Ada yang orang very high metabolism, ada yang very low metabolism lah. Okay, and then clothing insulation pun setiap orang lain. Okay, kita pergi kelas. Okay, temperature katalah 24 darjah Celsius, temperature aircon 24 darjah Celsius. Ada yang pakai t-shirt, ada yang pakai jaket FKM tu. Okay, contohnya macam tu lah. So dia punya tahap selesa dia tu masing-masing berbeza lah. Okay, and then air temperature tadi dah mention. Radiant temperature ni is the temperature with respect to the net radiant heat.
Okay, net radiant heat. So dalam space kita ada radiant heat yang masuk dan yang keluar. Okay. So let's say kita duduk dalam satu bilik aircon 20 darjah Celsius. Okay. Tapi kita duduk dekat tepi tingkap dan kena direct sunlight. Kena matahari petang lah contohnya. Okay. Walaupun bilik tu 20 darjah Celsius, tapi kita mungkin rasa kurang sedikit lah, selesa tu kurang sikit sebab kita direct kepada sunlight. Okay. Tapi katalah tiba-tiba petang tu dalam masa 5 minit banyak awan, mendung nak hujan, matahari tadi dah block lah, tiba-tiba kita rasa selesa pula dalam bilik tu. Sama je, temperature sama 20 darjah Celsius. Okay. Tapi kena matahari direct ataupun tak kena. Okay. So that's because of the radiant temperature. So kita boleh measure lah radiant temperature dalam space kita. Okay. And then lastly is airspeed. Okay. So airspeed, air movement pun main peranan lah. Kalau slow sangat kita tak selesa, kalau laju sangat pun tak selesa, ada range dia. Okay. So for those yang buat FYP ke study pasal IEQ, normally 6 benda ni kamu kena tahulah. Okay. And then kamu akan kira PMV, PPD apa semua. Okay, so kat sini dia mention juga, point number 2 is very difficult to satisfy everyone within a space. Okay, macam saya kata tadi, susah. Orang sejuk, orang tak sejuk, orang yang terlampau sejuk, whatever lah. Alright, but there is a standard, ASHRAE standard, which state that if ataupun at least 80% of the occupant must be comfortable. Kalau 80% daripada occupant dia cakap selesa, means tempat tu okey lah, selesa. Okay, so lagi 20% tu mungkin atas faktor-faktor yang macam ni lah. Okay. Kalau kita measure temperature dengan RH, kita tengok okey, ni selesa ni, 22 darjah Celsius ataupun 60% RH. Okay. Tapi still dalam 100 orang tu mungkin tak semua yang rasa selesa. At least 80% orang. Tapi kalau kurang daripada 80 orang yang selesa, yang tak selesa, 80 yang tak selesa, contohnya katalah 70 orang je rasa okey. Itu pun masalah juga sebab kalau ikutkan temperature dengan RH dah cantik kan. Itu mungkin kena naikkan temperature sikit ke kalau rasa sejuk sangat ke, macam tu lah. Okay. Tapi by fact and figure temperature tu dengan RH tu dah sepatutnya selesa. Okay. So this one is based on Malaysian standard. Okay. These are recommended value for indoor air conditions. Okay. So dia kata to be designed and maintained. Maksudnya kita design, these are the recommended value. Kita maintain pun recommended value lah. Okay. Macam saya kata tadi lah, kalau kita design 24 darjah Celsius, 60% RH, takkanlah bila sistem tu dia operate pada temperature yang 20 ke lain-lain lah. Sepatutnya dia boleh maintain pada suhu dan temperature yang sama. Okay, so that's the purpose of design. Kalau kita design untuk condition tu, sepatutnya bila dia operate pun boleh pada condition tu. Okay. So this one is MS 1525 2014 revision 2014. Recommended design dry bulb temperature between 24 to 26. Recommended design RH 50 to 70%. Recommended air movement 0.15 to 0.5 meter per second.
Tiga ni penting. And then dia ada mention minimum dry bulb temperature and also maximum air movement or air speed. Okay. So kalau kamu tengok tiga ni, satu, dua dan tiga ni adalah yang ini, air temperature, air speed and also humidity. Okay. So ini relate dengan 3 parameter lah dalam 11 yang tadi tu. Okay, nanti kita akan tengok semua 11 parameter. Okay, so next in Malaysia we have this industry code of practice on indoor air quality 2010 So revision ni lama, dia tak pernah revise pun. Okay, so figure-figure dalam ni pun dia refer kepada MS, tapi MS yang 2007 lah. So not really up to date tapi tak banyak beza lah. Okay, so this one normally we call it ICOP ICOP, ICOP, Industry Code of Practice. Okay, so there are a lot of information in this ICOP. Okay, even our notes also I prepared it based on this ICOP. Saya ambil daripada sini. Kadang-kadang saya cut, saya just paste gambar je. Okay, for example number 1, okay, temperature, humidity and air movement. So range dia 23 to 26, slightly different from MS. Okay, tapi ini actually exactly 100% sama macam MS tahun 2007. Okay, RH 40 to 70%, and then air movement samalah, 0.15 to 0.5 meter per second. Okay, so these three are known as physical parameter. Okay, so kita ada 11 parameter, dia pecahkan kepada beberapa jenis. Okay, iaitu physical, chemical dan juga biological. Okay, so first kali kita ada 3 parameter untuk physical. Okay, lepas tu kita ada 6 untuk chemical. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 chemical parameter. And then kita ada 2 biological parameter. 1, 2. Okay, so 3, 6, 2 total adalah 11 lah. 3, 6, 2 So kalau physical parameter, dia ada range macam ini. Okay, kalau chemical dan juga biological parameter, dia ada limit. Okay, so ni limit-limit dia lah. For example, carbon monoxide not more than 10 ppm, part per million. ppm ni part per million unit untuk gas lah. Okay, kamu boleh google lah tengok apa benda ppm ni. Okay, kalau carbon dioxide must not exceed not more than 1000 ppm. Okay, so nanti kamu try cari tengok formaldehyde ni, apa benda yang boleh mengeluarkan formaldehyde. For example, chemicals. Okay, kita punya cat-cat kita ke apa semua tu. Okay, kita punya perabot. Okay, tapi ni selalunya liquid lah, liquid chemicals lah. Kalau volatile organic compound, perabot pun boleh keluarkan. Okay, asbestos. Okay, all our building material apa semua pun boleh keluarkan, kayu-kayu. Okay, apa lagi, carpet. Okay, so sometimes benda-benda ni dia boleh produce volatile organic compound lah. Okay, ozon, mesin-mesin photostat apa semua tu, printer
respirable particulate, ini habuk-habuk yang very fine particles. Okay. And then itu semua ni lah chemical. So biological contaminants, kita tak ada alat nak measure, tapi kita boleh buat swab test lah. Macam kamu buat swab test untuk COVID. So kita buat swab test, kita ambil sampel udara, kita hantar ke makmal, dan dia boleh tengok lah ada bakteria atau fungus ke tak. Okay. So kita ada alat, kita ada alat yang boleh measure semua physical parameter dan juga semua chemical parameters. Okay, kita ada alat. Even dekat FKM pun ada alat ni. Tapi kalau untuk biological, dia memang tak ada spesifik alat. Kena buat swab test dan hantar ke makmal. Okay. Sign of poor IAQ, kita pergi ke space tu, kita tengok, kita masuklah kata dewan rasa panas, rasa terlampau panas, terlampau sejuk, okay, terlampau kering, too dry or too humid. Too dry ni mungkin jarang kat Malaysia, tapi too humid probably you might experience. Okay, pergi tengok wayang midnight dan temperature sejuk sangat sampai rasa stokin basah apa semua kan, kasut pun rasa macam basah. Okay, jangan benda lain basah sudahlah. Okay, tapi selalunya macam tu lah. Kalau lain basah, contohnya ketiak basah, itu mungkin too hot lah kot. Okay, so stuffiness or lack of escalation ni macam saya kata tadi lah. Pergi kelas sempit, kalau tengok tu macam untuk 30 orang tapi sumbat 60. Okay, kalau classroom sekolah tak apa tau, sebab dia natural ventilation. Tapi kalau tempat aircon sempit, tertutup, tu ramai orang, kamu boleh rasa stuffy. Okay, objectional odors, bau-bau yang tak selesa. Okay, kita cat rumah kan, bau-bau cat tu pun lepas baru cat tu bau dia kuat sikit lah. Okay, okay, cat ni memang dia ada konten TVOC sebab tu kamu tengok setengah-setengah cat dia tulis kat tong dia TVOC free. Okay, maksudnya tak ada volatile organic compound. Okay, ataupun kamu dah cat rumah seminggu, okay, bau dah okay, tiba-tiba cat yang baki tu simpan dalam store. Okay, so bila simpan dalam store, duduk kat ruang tamu, duduk heran mana datang bau cat ni, dah seminggu 2 minggu cat tak habis-habis kan. So bau lah dan lain-lain bau lah. Okay, organism and bacteria are present. Normally ni tak dapat tengok dalam mata kasar. Okay, toxic chemical substance, spore mold and others lah. Spore mold, ulat apa semua ni kita boleh tengok dekat dinding. Okay, dekat ducting supply grill tu, tengok dekat dia punya outlet tu, nampak macam hijau-hijau ulat tu, kemungkinan ulat mold. Buat semua. Okay, so these are sign of poor IAQ. Masalahnya bagi ada masa. Health effect due to poor IAQ ni semualah dekat part ni. Tapi normally orang panggil yang dua ni, selalunya dua ni jadi isu besar. SBS, Sick Building Syndrome, and also BRI, Building Related Illness. Okay, yelah, cikgu ajar kita tak faham. Lepas nak buat je kan, cakap ajar. Alright. Next, Kalau cikgu tu mengajar A to Z, macam
Purpose of IAQ assessment, what's the purpose of first we conduct this assessment? Kenapa So basically normally we conduct IAQ assessment when we receive complaint. Kalau kita terima komplain baru kita buat assessment lah. Okay. Kalau kita tak terima komplain, buat apa nak pergi check Itulah. Walaupun sebenarnya kadang-kadang memang ada orang yang pergi check juga lah walaupun tak ada komplain. Okay, so the purpose is first we want to identify the source of contaminant. Apa punca dia? Okay. Alright. So sama ada dia within the workplace ataupun within the building, daripada dalam bangunan ataupun daripada luar. Kalau daripada dalam bangunan tu contohnya, orang dalam tu bernafas, keluarkan CO2. So So CO2 tinggi. So bila check, orang terlampau ramai sangat. So sebab tu CO2 tinggi. Okay. Ataupun ada orang dia curi-curi smoking dalam bangunan. Okay. So asap tu pun tersebar ke dalam aircon system, lepas tu pergi ke tempat-tempat lain. Okay. Maksudnya contohnya di Sabah kan kat mana-mana smoking dan dia masuk dalam return duct kan, for example. Lepas tu dia balik ke issue, lepas tu issue masuk sejukkan, lepas tu dia supply pula ke tempat-tempat lain. Okay. Contohlah ataupun dalam bangunan tu perabot-perabot dia semua low quality, semuanya VOC yang tinggi. Okay. Ataupun bangunan tu makmal, ada banyak chemicals lepas tu orang selalu pakai lah buat eksperimen ke, buat kerja ke, whatever. So selalunya chemicals ada banyak formaldehyde. Okay, itu within the building, dari dalam. Kalau dari luar ni smoking lagi, dalam building tak boleh smoke, orang pun pergi smoke kat luar. Lepas tu dia buat pot smoking dekat sebelah bilik issue. Okay, ataupun tempat issue ambil fresh air. Okay, so masuk dalam sistem. Ataupun bangunan yang dekat tepi jalan, banyak kereta, banyak trafik. Okay, so banyak asap kenderaan masuk dalam issue pula supply pergi ke bangunan. Okay, so bila check tengok CO tinggi. Macam mana CO tinggi? Rupanya datang daripada asap kenderaan. Okay, so itu contoh. And then next to evaluate the exposure of the equipment to the contaminant, kita nak tengok lah dia punya limit tu berapa bacaan dia, lepas tu limit okey ke tak, selamat ke tak. Okay, then kita nak determine adequacy of mechanical ventilation. Okay, ventilation ni cukup ke tak, macam yang kita design ke tak. Okay, and then to conclude on the compliance to the recommended standard. In this case normally we use ICOP 2010 tu lah. Okay, so we'll make conclusion lah whether it comply or not. If it is not comply, then kena beritahu lah what is our recommended necessary action. Kalau dia comply pun sama juga, still kita kena recommend juga lah apa tindakan-tindakan yang perlu diambil. Jangan tanya aku, kau suruh aku tutup dah tutup lagi Okay. And then source of pollutions, okay, daripada dalam bangunan, occupant themselves, okay, material used in the building, okay, kadang-kadang kita punya insulation material kita kurang baik, produce harmful contaminants. Okay, cat kita pun cat murah pun banyak contaminants. Okay, pintu-pintu kita cat pula dengan shellac ke apa ke pun sama. Okay, that kind of thing lah.
Okay, work performed within the space, okay, such as cleaning of carpet, excessive or improper use of normal product, pesticide, disinfectant, etc. Okay, Clorox, Dettol, semua tu okay, selamat, tak ada masalah. Okay, tapi kalau kita gunakan terlampau banyak, then boleh mendatangkan masalah lah. Okay, Clorox tu mungkin satu tudung campur dengan satu badi air. Okay, tapi kita pula satu badi air, instead satu tudung kita tambah setengah botol ataupun satu botol Dettol. Okay, so bau pun tak tahan sebenarnya. Okay, so tu disinfectant ataupun pesticide lah. Most building, office building, hotel building, mall, normally dia ada pest control. Okay, orang pest control mesti datang bawa alat dia, spray ataupun letak racun tikus ke, kind of thing. Okay, so kalau dia spray ataupun spray banyak sangat dia punya concentration pun tinggi, dan pun boleh menyebabkan pollution lah. Okay, combustion gases such as smoking, exhaust gas from vehicle, macam contoh tadi tu, and then cross contamination from other poorly ventilated zone. Okay, contoh macam smoking lah, smoking kat satu tempat, lepas tu dia pindah pergi ke tempat lain. Okay, so next, ada soalan sebelum tu? Ada apa soalan? Boleh follow? Okay, ni theoretical semua ini hari ni santai-santai je. Okay, so saya sambung sikit sebelum kita break. Okay, source dah, ventilation rate. Okay, kita pun dah belajar dah ventilation rate per person berapa, apa semua lah, per square feet berapa. Okay, there are few reference lah for ventilation rate, sama macam kita belajar dalam chapter 5. Okay, we can refer to UBBL, for example, refer to third schedule, bylaw 41 ni. Okay, dia ada bagi tahu berapa ventilation rate, and if you read the term, dia pun kata dia punya requirement ni pun meet the requirement of ASHRAE standard 62. ASHRAE standard 62 ni memang untuk ventilation rate lah. Okay, ataupun refer terus ASHRAE standard 62 ni. Okay, ada banyak table, ini dan ini. Okay, ini pun sama juga dalam standard 62. Okay, so ada banyak standard, mana satu kita nak refer. Okay, satu option yang kita boleh refer, kita tengok semua standard, lepas tu kita pilih yang paling ketat, yang paling stringent lah. Okay, ataupun kita refer kepada local standard. Selalunya local standard ni dia supersede all the other standard. Okay, local standard tu lagi ni lah, lagi orang kata apa, lagi berkuasa macam tu lah. Okay, dia supersede mungkin dia sesuai dengan local punya requirement lah, ataupun situation. Okay, tapi kena hati-hati jugalah, sebab kadang-kadang macam kes saya pun ada setengah-setengah kes, especially macam hospital punya building, kena ikut international punya standard lah. Okay,
So nak tak nak, tak apalah, kita ikutlah international standard ASHRAE. Okay, so next kita tengok satu formula yang simple. Okay, this formula is used to calculate the actual fresh air intake. Okay, so how to calculate this fresh air intake? Okay, we can measure the mixed air temperature inside the AHU room. Dalam AHU room tu udara dah bercampur return dengan fresh air, so kita boleh ambil berapa temperature dia. Okay, kita pun tulis lah, okay, ini temperature C. Okay, return air temperature ataupun room air temperature kita boleh ambil dekat return duct ataupun kita ambil dekat dalam bilik. Okay, ini basically our point A, temperature A. And then outside air temperature, this one is temperature B. Okay, macam mana nak measure? Kita pergi measure dekat luar bilik AHU, dekat tempat udara fresh air tu masuk. Okay, so then we substitute, we can calculate berapa persen. Dalam psychometric hari tu, kamu ada persen, kamu ada point A, kamu ada point B, then kamu dapat point C. Sama je formula dia. Okay, so kita boleh calculate actual fresh air intake, and then kita compare lah dengan design condition, sama ada sama ke tak ke, lebih kurang ke tak ke, ataupun jauh beza. Okay, so simple formula dia simple So kalau kita design space tu 30% fresh air intake, tak lama bila bangunan sudah siap, orang boleh check, orang boleh tengok berapa actual dia. Okay, sekejap Okay, next aircon filter. Kita ada few filter type, common filter, high efficiency particulate air filter ataupun orang panggil HEPA filter. Okay, kita ada pollen filter. Tapi kalau yang common ni, dia boleh tapis partikel-partikel yang besar lah. For example, bigger than 5 micron. Okay, kalau bigger than 5 micron ni, hanya benda-benda ni saja yang dia boleh tapis. Okay, tapi kalau HEPA filter ni, almost semua benda ni dia boleh tapis. Okay, kalau kamu notice COVID sekarang ni orang kata airborne. Okay, dia punya size 2.5 micron, PM 2.5. So dekat sini lah. So kalau aircon kita pakai common filter, memang dia tak boleh tapis lah, boleh berebak. Kalau dia HEPA filter, dia boleh tapis. Okay, sekejap sambung lagi lah. Next, ini IAQ complaint and investigation procedure. Okay, so as I said earlier, normally we conduct an assessment when we receive a complaint, bila kita terima complaint. So ini prosedur dia, saya ambil daripada ICOP. Okay, so once we receive complaint, we communicate with building owner or management, and then we conduct walk-through inspection. Kita jalan kat building tu, kita tengok apa yang tak kena. Okay, so if there is an obvious solution, ada benda-benda yang kita nampak, ini sebab dia, then kita bagi tahulah. Kalau kita tak nampak, then kita buat AAQ assessment. Okay, lepas tu kita present the result to the owner or building management. Okay, and then kita
rectify lah apa masalah dia, kita bagi solution. So lepas orang tu repair contohnya, kita kena follow up, nak check berlaku lagi ke tak benda ni. Okay, so last kali report keeping lah, simpan dokumen, simpan report apa semua. Okay, so ini dia punya macam prosedur lah Okay, so ada checklist for walkthrough inspection. Okay, ini dalam ICOP juga nanti kita akan tengok ICOP. Okay, semuanya sama je. Ini sebagai guide lah masa kita buat walkthrough inspection. Okay, kita check lah benda-benda ni. Contohnya block when. Okay, kita check kat A showroom. Rupanya dalam A showroom dia orang simpan barang. Okay, simpan kotak kotak tu pula dia susun bertingkat-tingkat lah susun banyak barang lah. Sekejap apa ni, nak driver. Okay, so let's say dalam A showroom tu dia susun kotak tinggi sampai blok fresh air punya intake. Okay, ataupun sampai blok return air punya opening tu. Okay, so kalau kita walk through, kita dah nampak solution, kita beritahu lah, oh sebab ni, sebab susun kotak ni. Orang biasa dia takkan tahu tau, dia rasa nak susun, dia susun je kotak. Okay, mana dia tahu dia block fresh air punya intake ke apa ke. Okay, ataupun overcrowding. Orang tu complain CO2 tinggi, temperature pun panas. Kita pun pergi check office tu, tengok office tu sesuai untuk 10 orang tapi duduk 30 orang. Okay, so memang teruk lah. Okay, ataupun dia punya, kita check filter dia polymethyl. Okay, tak pernah servis, tak pernah cuci, so kotor teruk. Okay, ni contoh lah so benda-benda ni lah dia punya checklist Okay, occupant in the space. Okay, how long they sit in the space, berapa lama dia duduk dalam tempat tu. Okay, saya go through sikit-sikit lah yang mana penting partition wall has been added or removed. Okay, ini pun jadi masalah Selalunya orang buat partition, dia buat partition tapi dia block supply dengan return. Okay, contohnya kita ada satu ruang yang besar, tiba-tiba dia nak buat partition, dia pun buat partition. Bila siap partition tu, kita tengok atas, ada supply je, return tak ada. Ataupun ada return je, supply tak ada. Okay, sebab bila dia buat partition tu, dia mana tahu pasal ducting ni. Yang dia tahu dia nak kawasan sekian-sekian luas, dia pasang je partition. Okay, so masalah ni berlaku di UiTM pun ada berlaku, di makmal, di library. Okay, library kita dulu kawasan besar, tiba-tiba dia nak buat makmal komputer, dia pun buat partition. Okay, bilik komputer so bila siap partition, tempat tu sejuk dia, tak ada fresh air masuk lah sebab supply je ada. Okay, ni furniture, furnishing, carpets, etc. that emit noticeable odors. Okay, rambut murah, barang-barang murah, karpet murah, normally berbau lah. Kalau kamu beli meja yang murah-murah pun boleh bau kot kadang-kadang pun. Okay, ni pun sama, detergent, pesticide or other chemicals being used in the building. Okay, so macam-macam lah Okay, outdoor air intake, fresh air intake duct located near cooling tower ke, near adjacent building, at street level. Okay, sebelah dengan jalan lah.
Okay, kalau kita punya fresh air intake di showroom kita at street level, sebelah tu jalan besar, ada kereta lalu lalang. Lepas tu selalu traffic jam pula tu, asap kita banyak. Apa kita nak buat? Siapa-siapa boleh teka? Ada siapa-siapa boleh teka? Apa sah? Katalah kita punya AA showroom, dia punya fresh air intake tu dekat dengan tepi jalan yang ada kereta banyak lalu lalang, yang banyak asap kenderaan lah, ataupun dekat tempat parking kan. Contohnya dekat UiTM lah, kita ada AA showroom, sebelah tu parking motor. Bila student balik ambil kelas je, semua start motor, asap banyak semua kan. So asap kenderaan tu masuk dalam AA showroom, dia akan jadi contaminant lah. So apa solution dia kita yang boleh buat? Kita boleh tambah filter Zul. Okay, Intake. tambah filter pun okay, tapi actually dalam issue pun dah ada filter. Kalau supply dia daripada ke atas, apa ni, dia punya ducting tu masuk daripada atas kan, asap kan biasa berat kan dia. Okay, betul lah tu. So bila dekat street level ni, kita tarik lah, kita buat outdoor air intake ni, kita buat duct dia naik ke atas bangunan tinggi kan. Okay, so sebab tu kamu nampak kadang-kadang dia punya ducting tu naik ke atas. Okay, selalunya untuk exhaust, kita nak buang contohnya kat bawah tu dapur, okay, kitchen kan, kita exhaust udara tu keluar, asap tu keluar, kita naik atas, kita buang kat atas lah, supaya orang kat bawah ni tak kena bau apa semua. Tapi satu lagi sama juga, fresh air tu kita sedut dari atas masuk ke bawah. Okay, alright, bagus, thank you, jawapan yang betul. Okay, so ini yang saya kata tadi near a car park ataupun tempat parking motor ke, so takkan kita nak ubah parking motor pergi tempat lain Kalau dekat FKM tu kita parking motor jauh sikit, dekat blok 1 pun tak ramai orang pakai. Okay, so lain-lain lah Alright, so questionnaire for building occupant. Questionnaire ni standard dalam ICOP tu ada. Selalunya orang pakai yang inilah. Kalau saya pun, saya pakai yang ini, tapi saya akan tambah soalan-soalan lain yang saya rasa perlu. Okay, kita break sekejap. Sebelum kita break, kita tengok ICOP tu. Okay, so ini ICOP dia. Kalau kamu tengok nombor 1 introduction, nombor 2 dia kata complain lah. Dekat sini dia ceritakan tentang complaint procedure semua tu lah. Okay, and then last kali ni dia explain tentang registration as an indoor air quality assessor. Okay, kamu boleh pergi dekat DOSH, bagi tahu dia saya nak jadi IAQ assessor, certified IAQ assessor. Kamu kena bayar 3,000 lebih plus 700 lebih untuk kursus dan exam. So kamu pergi kursus 5 hari, ambil exam, kalau pass kamu jadi certified IAQ assessor lah. Dia macam safety officer apa semua tu lah, sama je. Okay, tapi ini spesifik untuk IAQ. Okay, kat Malaysia tak ramai certified IAQ assessor ni. Okay, next kita tengok apa okay, saya belum buat lagi. Ni walkthrough inspection, dia bagi tahu lah apa nak kena buat Okay,
ni pun dia beritahu kan source of contaminant tu. Okay, apa semua ni. Alright, kalau kamu tengok table ni sama dalam nota kita saya ambil kat sini. Okay, acceptable range for physical parameters. Yang ini kan 3 ni adalah physical parameters. Okay, next chemical dan biological. Okay, apa lagi yang penting kejap Right, banyak lah ni, semuanya mostly ambil dari sini lah. Okay, ni source of poor AAQ saya ambil kat sini dan juga yang yang ni source dia. Okay, has effect due to poor IAQ yang ini. Okay, and then of course dia ada penerangan yang lebih detail lah dalam ni. Okay, complete form saya tak masukkan. Ini prosedur dia yang tadi tu. Ini checklist untuk walkthrough inspection. Ini questionnaire tadi. Okay, ni lain-lain objektif dia semua tadi tu lah. So nanti kita break sekejap. Lepas break kita tengok sampling strategi ni. Okay, alright, so kita break sekejap selama 5 minit lah, sampai 9.21.
Okay, so jom sambung sikit lagi Alright, number of sampling point ataupun kita tengok sampling strategy. Generally ada 4 lah. Okay, first one is sampling point. Okay, so this one is based on area served by aircon system. Okay, for example, our building is 6,000 square meter. Okay, tapi kawasan yang served by aircon, yang ada aircon hanya 4,000 katakan. So dia falls between this range. Okay, so minimum number of sampling point is 8. Okay, so sampling point ni minimum lebih boleh tapi kurang tak boleh. At least kena minimum 8. Okay, so nanti kita akan tengok lah satu contoh yang mana tempat tu tak sampai pun 3,000 square meter tapi sampling point dia lebih daripada 8. Okay, dan kenapa sampling point tu lebih daripada 8? Okay, so ni sampling point. Okay, bergantung pada area yang served by aircon system. Number 2 is sample position. Okay, sample position ni ada banyak ni, kamu boleh baca, tapi kita tengok sikit-sikit lah. Sample position means alat yang kita gunakan tu kita nak letak kat mana masa nak ambil bacaan. Okay, for example, dia kata at least 0.5 meter from corners or window, wall, partition and other vertical surfaces. Okay, for example, file cabinet. Okay, so kalau kita dalam bilik tu, kita tak boleh ambil bacaan ataupun alat kita tu tak boleh rapat dengan dinding lah, kena at least 0.5 meter. Okay, daripada tingkap pun sama, at least 0.5 meter. Okay, yang lain-lain ni G ni, at least 1 meter from localized sources such as photocopier, printers, etc. Okay, so kena at least 1 meter daripada benda-benda ni. Okay, kalau kita buat sampling dekat koridor ataupun lobby, not within 3 meter of an elevator. Tak boleh 3 meter tak boleh kurang daripada 3 meter daripada lift dekat kawasan tu. Okay, pintu not within 2 meters of door, tak boleh 2 pintu daripada 2 meter kurang daripada 2 meter daripada pintu. Okay, dan lain-lain lah. Yang last kali ni penting sampler tu, inlet of sampler ataupun kita punya alat tu at a height between 75 and 120 cm. Okay, preferably 110 cm from the floor. Okay, tak boleh letak kat lantai, tak boleh letak atas sikit dari lantai, tak boleh tinggi sangat nak sampai ceiling. Okay, so dia between 75 to 120 cm. Okay, preferably 110. Okay, from floor level lah, daripada lantai. Okay, so kita go through sikit je. So basically macam tu lah, nak ambil bacaan bukan senang-senang boleh letak, boleh ambil macam tu. Ada dia punya guideline ni lah. Okay, ni pun dia panggil general guideline. Next, sampling period. Normally sampling period kita buat 8 jam. Kalau tak praktikal buat 8 jam, then kita ada cara dia lah untuk buat intermittent measurement. Okay, ataupun kita buat average half hour measurement. Okay, and then sampling technique ada 2, real time ataupun kita integrated sampling with subsequent level 3 analysis. Okay, sama ada kita measure real time dapat terus berapa CO2, berapa CO, berapa temperature etc, ataupun kita ambil sampling, kita hantar lab, kita dapatkan reading dia berapa. Okay, alright, so this one is an example of IQ assessment. Okay, so this one is conducted by my student, my FYP student. So dulu kita ada dapat request lah daripada
pejabat fasiliti UiTM untuk bantu dia ambil bacaan dekat ini fakulti farmasi fakulti farmasi blok 3, ini di UiTM Puncak Alang. Okay, ada satu lagi kita buat assessment dekat kita satu UiTM Shah Alam. Okay, so berdasarkan komplain kita pun pergi kita tengok, buat walkthrough inspection apa semua lah, follow lah dia punya prosedur. Okay, lepas tu kita letak alat-alat dekat location ni. Okay, so kalau kamu tengok area dia tak besar sangat, tapi dia punya point, sampling point ada 11. Okay, kenapa kita buat macam tu? One of the reason because of this, ada banyak bilik-bilik kecil, partition macam ni. Okay, so sini bilik lagi. Okay, ini pun kita ambil dekat tempat yang ada nampak kulat lah. Kalau yang tak nampak macam kat kawasan ni kita tak ambil lah. Okay, so dekat mana yang ada masalah kulat tu kita ambil bacaan dia. Okay, so kalau kita tengok ni, kita ada isu fakulti farmasi blok 3 level 7, isu number 7 lah. Okay, ini fan coil unit FCU, yang ini EF exhaust fan. Okay, so dia ada spek semua berapa CFM, berapa CFM. Ini pun kapasiti dia 5,320 CFM. Yang ini kapasiti 5,200 CFM. Okay, so lepas kita ambil bacaan tu, kita gunakan ni lah alat IQ sensor kita ada kat FKM. Kita ada anemometer, tapi yang ini saya ambil daripada internet. Okay, model yang sama kita ada di makmal fluid mechanics satu, dekat makmal thermo pun ada satu. Okay, so alat ni mahal lah ni. Kita ada dua alat ni, RM40,000, satu lagi RM60,000. Okay, so masa kita buat assessment tu, student saya pegang alat ni, saya bagi tahu betul-betul lah. Okay, jaga first kali jangan bagi hilang, nombor 2 jangan bagi jatuh, berentak apa semua. Okay, so saya tengok dia pun bawa balut dengan kain apa semua, letak dalam beg betul-betul. Okay, barang mahal Okay, ini reading yang kita dapat lah. So kita ambil reading daripada pukul 6 pagi sebelum aircon dia on pukul 8. Okay, 6 pagi ni. Dan juga kita stop pukul 8 malam, iaitu selepas aircon dia off pada pukul 6 petang. Okay, so lebih 8 jam lah. Okay, so based on this reading, we found out that some of the location in the afternoon the temperature is relatively high. Okay, dekat bilik isu mungkin suhu luar tu panas, so temperature dia tinggi lah. Okay, and then sebelum on aircon temperature tinggi, selepas on temperature okay. Okay, within range dia. Okay, RH pun okay, sebelum on tinggi. Okay, especially kat luar lah, humidity kat luar kan tinggi So lepas on nampak okay, dalam range. Carbon dioxide pun nampak okay, below the limit. Tapi lepas off aircon, bila dah tak ada ventilation, CO2 meningkat sebab orang dalam tu produce CO2. Ini dalam postgrad room bilik pelajar postgraduate. Okay, TVOC dalam bilik ni memang TVOC dia tinggi. Okay, maksudnya adalah tu barang-barang yang produce TVOC, tapi lepas on aircon dia turun, dia drop. Okay, maksudnya lepas on aircon kita berlakunya ventilation. So bila ada ventilation tu dia dilute lah TVOC ni. Okay, so maksudnya dalam bilik ni memang ada TVOC benda-benda yang ada TVOC, tapi still bawah limit. Okay, kita ambil swab test, buat air sampling. Okay, bagi makan yeast. Okay,
letakkan dalam machine shaker, letakkan bawah UV light. The purpose is to accelerate the bacteria growth. Kalau dia ada tu dia akan membiak cepat lah. Kalau tak letak bawah UV light 2 minggu, 3 minggu, sebulan baru nampak macam ni. Ini within 1 day, 2 days dah boleh nampak lah. Okay, so kita dapat lah, okay, rupanya ni fungus dia. Alright, so itu saja. So daripada testing yang kita buat ni, kita nampak formaldehyde lah, formaldehyde masalah dia. Kita observe, saya dan student saya observe. Lab ni lab fakulti farmasi, diorang banyak menggunakan chemical. Sepatutnya handling of these chemicals must be done under the fume cupboard, dalam kebuk wasap, macam kamu punya makmal kimia kat sekolah dulu lah. Okay, so bila dia handling tu, dia main tuang je chemicals dekat atas meja, sambil-sambil sembang, sambil tuang daripada botol pergi ke bekas apa semualah. So masa tu that chemicals tu evaporate, ada formaldehyde dan dia masuk dalam udara. Okay, so kesian lab technician makmal ni selalu MC. Kalau tengok mata dia berair, kulit dia gatal. Ini yang saya kata ni, saya pergi masuk pun dah rasa gatal lah. Balik memang kena mandi terus. Within 5 minutes, dalam masa 5 minit saya masuk, saya dah rasa gatal. Dah rasa gatal kepala, gatal hidung, semua gatal lah. Okay, memang dia punya tempat tu very obvious, poor IAQ. Okay, so kalau kamu tengok ICOP ni, dia punya objektif, strategi semua ada lah, detail Okay, ni physical parameters 3, chemical parameters ada 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Biological parameters ada 2. Okay, so ini bagus ICOP ni bagus lah, senang rujuk, senang faham. Actually kita punya ICOP, kita punya Malaysia standard memang bagus-bagus, senang, mudah guna, mudah faham. Kalau international standard, bagi saya pening sikit nak baca. Baca 2-3 kali pun kadang-kadang tak faham. Okay, sebab bahasa undang-undang lah. Sebab tu law ni pelik sikit. Kadang-kadang orang tu clear cut dia mencuri, tapi bila naik court tak bersalah. Okay, macam tu lah. Okay, mungkin ada loophole ataupun benda-benda yang apa, yang boleh manipulate lah. Sama kalau untuk building pun sama. Kadang-kadang kita baca undang-undang tu, kita faham macam ni, suruh kawan kita baca, dia faham macam lain pula. Okay, so nanti bila naik court, dua-dua boleh pakai. Okay, so saya rasa hari ni itu saja. Ada apa-apa soalan? Relax dulu jangan live meeting dulu Fahmi, ada soalan Fahmi? Ada sir. Boleh faham? Senang follow? Boleh sir. Okey, group semua dah penuh 5 orang. Sepatutnya maksimum 5 orang lah. Tapi ada siapa-siapa group yang nak ambil lagi seorang ahli? Sepatutnya tak boleh tapi ini dah terlewat ni. Kok ada siapa nak ambil? Ada siapa-siapa nak ambil seorang lagi?
Ada tak ada? Okey, kalau ada nak ambil ahli seorang lagi, boleh PM saya. Kalau tak ada, nampaknya dia terpaksa buat seorang-seorang lah. Okey, cuma saya akan bagi dia masa lebih sikit lah untuk dia buat. Okey, so buat seorang-seorang pun sebenarnya okey, lagi bagus, lagi faham. Cuma akan ambil masa lebih sikit lah. Alright, siapa yang nak ambil group member seorang lagi boleh PM saya nanti. Okay, so saya rasa itu saja. Kamu ada satu assignment untuk dating. Due date dia Selasa depan. Okay, so kamu boleh buat. Selasa depan tak ada kelas, kamu boleh discuss assignment ni. Okay, finalizekan dia, completekan dia. Lepas habis kelas pukul 10 suku, itu due date dia. Maksudnya kamu kena hantar sebelum 10 suku, antara 8 suku hingga 10 suku lah. Saya hantar mana sah? Lupa. Email yang spesifik untuk grup kamu, sama dengan email hari tu. Backup untuk test dan assignment satu. Okey sah. Wakil dia hantar wakil dia hantar, boleh tulis tangan, boleh type, tak ada masalah. Okey, boleh gunakan dark calculator tu ataupun software. Saya ada bagi software dalam group, so kamu boleh gunakan software tu lah. Lagi senang key in nombor, key in fiction rate, dapat terus dating apa semua lah. Okay, dalam group saya ada send satu pasal hospital dekat Johor. Okay, yang ini. Okay, hospital kat Johor ni memang kesian. Baru buka 2 bulan dah kena tutup balik. Okay, lepas tu saya rasa selepas beberapa tahun pun ada lagi jadi, lepas tu jadi lagi. Banyak kali masalah. Sampai Sultan ke TMJ pun marah. Tak settle masalah kat hospital ni. Okay, tapi dalam blog ni, pasal berita ni, lepas 2 bulan dibuka, dia berlaku fungal attack lah. Okay, belief from a defective air conditioning system. Okay, so dia cakap nak repair ni berapa lama ni? 3 hingga 6 bulan. Okay, initially, tapi sekarang dah 5 bulan dulu. Okay, and then dia ada mention cost lah. Cost nak repair ni 14 million. Saya tak tahu lah duit ni ambil daripada mana So kalau bangunan baru, normally dia akan ada DLP lah, defect liability period. Dia macam warranty lah, warranty period selama 2 tahun. Okay, so within that 2 years tu, kalau ada apa-apa masalah, kontraktor semua kena selesaikan lah, consultant kena selesaikan. Okay, so sepatutnya tak perlu keluar duit pun, semuanya di bawah tanggungan consultant kontraktor lah. Okay, so penalti mungkin tak kena. Kalau dia lambat siap, memanglah dia kena penalti kan. Delay kan, bila berlaku delay ada penalti lah, sehari berapa ribu, ratus ribu ke tak kisahlah. Tapi ni dah siap, tapi bila under DLP period tu, dia berlaku kerosakan lah. Okay, so hospital ni banyak kali. In fact, kalau kamu Google kat Malaysia pun banyak hospital yang berlaku masalah-masalah ni. Even sekarang pun sama cuma tak dilaporkan dalam berita apa semua. Okay, itu saja untuk hari ni. Siapa ada soalan boleh tanya, boleh stay. Siapa yang tak ada tu boleh ni lah, boleh left. Okay. Thank you, sir. Okay.
Okay, sir. Thank you, sir. Terima kasih sir. Okay, sama. Assalamualaikum sir. Salam. Saya ada soalan daripada abah saya. Dia tanya macam SSO untuk office ke hospital ke apa ke, itu refer kat mana? Dia punya apa? Macam untuk tengok SSO HBAC lah, untuk HBAC punya. HB apa? Itu soalan dia. Dia tanya SSO. SSO? ISO. Oh, ISO maksudnya reference untuk ni nak buat hospital, nak buat office apa semua. Nak refer ke mana? Standard-standard je ke? Ya. Kalau hospital dia ada ni CCAP, Cawangan Kejuruteraan Amalan Perubatan Swasta, bawah JKR lah. Tu ada dia punya spek-spek dia apa semua lah. Kalau untuk pasaraya tu? Pasaraya kita ikut spek, tender spek. Kalau saya ikut tender spek lah, apa dia nak apa semua. Dia nak aircon untuk apa, chiller untuk apa, dia nak cool room ke, whatever lah. Selalunya dia specify dalam spek lah. Yang spesifikan ni siapa yang bagi? Selalunya owner. Kadang-kadang consultant lah kena tolong owner. Kita tanyalah apa requirement dia. Okay. Macam pasaraya contohnya kan, dia mesti nak ada tempat simpan daging, ayam apa semua kan. So kita tanyalah, okay, berapa banyak, berapa besar, berapa ni apa semua. So kita akan bagi spek cold room lah. Cold room pernah dengar kan? Pernah. Cold room tu macam selalunya kat pasaraya hotel dia orang ada tempat untuk simpan bahan mentah ni. Okay, sir. So standard nak refer untuk aircon, sebab aircon tak ada standard, tapi dia punya design kan fleksibel kan. Saya ada mention sebelum ni. So macam tu lah, kita buat cooling load apa semua. Tapi ada special requirement lah. Macam pasaraya ada special requirement. Dia special requirement dia based on apa sir? Kalau dia nak letak chiller contohnya untuk letak yogurt, letak susu. Kalau kamu giant kan ada yang bahan tu lah. Kalau kamu pergi Speedmart, dia pakai freezer yang jenis chiller yang tutup tu kan. Ya. Kalau kamu pergi Giant, Tesco, dia jenis yang open tu. Okay, sahabat saya tanya, udara yang dalam chiller tu dia diguna pakai ke ataupun dia keluar terus ke exhaust fan? Okay, dia kadang-kadang ada ventilation. Kadang-kadang ada ventilation lah. So bila ada ventilation, dia buang sikit, tapi still ada yang circulate dalam tu. Kadang-kadang dia exhaust semua sekali. Kalau macam tu, udara yang circulate tadi kan, dia boleh pergi masuk ke ruang lain lah? Ruang petition lain? Tak boleh. Kalau dah exhaust, selalunya dia buang je. Buang. Exhaust ni kita nak ni lah. Macam udara toilet lah, kita exhaust kan. Takkan nak pergi hantar udara exhaust ni ke tempat lain pula kan. Alright sir. Abang kamu kerja kat mana? Dia consultant sir. Consultant? Power tu. Apa nama company? Apa? Memang apa dia? Dia construction punya consultant, tapi nama dia pun ni tak saya tak ingat. So betul lah, memanglah banyak challenging kan. Kita belajar benda yang basic lah. Tiba-tiba kena pergi buat pasaraya, kena buat hospital, then kena kuit-kuit sikit lah belajar. Kalau dalam kelas ni kita nak belajar semua, nak buat
office, nak buat hotel, nak buat shopping mall, nak buat pasaraya, nak buat hospital, nak buat apa lagi. Banyak sangat tu, tak habis tu SAP Yes. Okay. So, Masih sah? Saya keluar dulu. Alright, okay. Okay, sama.